Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah tajuk tentang malaikat. Kumpulan kami terdiri daripada 9 orang ahli, dimulakan dengan saya. Nama diberi Umi Salwa binti Muhammad Faizullah. Nombor matrik 067484. Jadi saya akan mulakan dengan mukadimah tajuk ini. Seperti yang dapat kita lihat dalam kitab ini, penulis telah mengemukakan satu persoalan tentang mengapa diletakkan tajuk malaikat dan jin ini di bawah bahagian kauniyat. Sedangkan kalau kita lihat, penulis-penulis kitab lain meletakkan tajuk malaikat ini di bawah bahagian alam gaib yang hanya boleh diketahui melalui Al-Quran. Maka dijelaskan di sini tentang maksud kauniyat itu adalah huwa mukawwinu ay mawjud sabit, iaitu segala yang maujud dan sabit kewujudannya itu. Manakala maksud ghaibat itu ialah jami'u ma akhirullah an waqa'uhu mimma lam yaqa'ubad waqa'an kulliyan, sekali yang dikabarkan oleh Allah SWT tentang sesuatu perkara yang belum berlaku secara keseluruhannya. Jadi, malaikat ini sabit kewujudannya kerana pernah dilihat oleh para nabi dan rasul. Cuma, ketidakupayaan kita sebagai orang awam ini yang tidak boleh melihat malaikat sehingga diletakkan malaikat itu sebagai satu perkara yang gaib. Dari penjelasan di atas ini menunjukkan bahawa sesuatu yang mawujud itu lebih umum daripada perkara yang dilihat. Sekian saja daripada saya. Teruskan dengan rakan saya seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Atika binti Ihwan. Nombor matrik saya ialah 068271. Wujuduhum hubbus sadiq al-mutawattir. Surah An-Nahl. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Terjemahannya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeza-bezakan di antara seseorang dengan yang lain daripada para rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, kami dan kepada engkaulah tempat kembali. Surah Al-Baqarah. Yunazzilul malaikata biruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Terjemahannya, dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Daku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Surah An-Nahl. Hadis Jibril sabitu bidalil qat'i. Ilman bil malaikah inkar wujuduhum kafiran biijma' al-muslimin fa inkar wujuduhum inkar lin nubuwah wal Quran ma'a. Setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh menafikan dan mengingkari salah satu daripada sifat-sifat tersebut. Penafian dan keingkaran kepada salah satu daripada sifat tersebut hukumnya kafir dengan kata sepakat seluruh umat Islam. Khabar malaikat. ومن ذلك ما ورد من الآيات والأحاديث التي تدل على أنه منحو قادر على تشكل وظهور بأشكال مختلفة. أحاديث كثيرة التي تثبت أن النبي كان يرى جبريل في هيئة رجل من الناس وأنه كثير ما كان يتمثل في شكل دهية كلبي. Malaikat termasuk dalam makna atau maksud pertama. Para malaikat adalah juga makhluk yang dijadikan, bersifat dicipta dan wujud. Sama seperti jin, para nabi telah pun melihat sesetengah malaikat. Ketidakupayanya orang kebanyakan atau orang awam melihat malaikat tidak menjadi suatu kemusykilan dalam perkara tersebut. Daripada penjelasan di atas terbukti bahawa sesuatu yang mewujud itu lebih umum daripada sesuatu yang dapat dilihat. Sifatu malaikat.
Sifat-sifat malaikat. Kita tiada jalan untuk menceritakan sifat malaikat secara terperinci kerana sifat tersebut hanya dapat diketahui melalui perkabaran. Dan perkabaran itu pula mestilah benar dan sampai kepada kita secara mutawatir. Berdasarkan hakikat ini, maka kita tidak wajib mengkaji dan mencarinya untuk diimani. Dan jika kita bertemu dengan setengah hadis atau akhtar tentang perkara tersebut, maka kita tidak wajib mempercayainya kerana kita hanya dihukum wajib beriktikad oleh agama apabila ada bukti atau dalil yang sabit dan qaid sahaja. Al-Wahid, Abudillahi Azza wa Jalla, penuh pengabdian sebagai hamba Allah, bukannya anak Allah dan juga bukan yang setanding dengan Allah. Asani, annahum mutaqiduna biawamirullahi lahu. Mereka tetap dan sentiasa terikat dengan perintah Allah. Mereka tidak pernah derhaka kepada perintah Allah dan tidak akan terlanjur melakukan tegahannya. Mereka sentiasa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Kerja mereka hanyalah sentiasa menyebut nama Allah, bertasbih dan memujinya. Salis, Allahum ajnaha musanna wa sulus wa ruba' kaman nas khaliq halu jalalah ala dhalik. Mereka mempunyai sayap 2, 3 dan 4 seperti yang dinaskan oleh Al-Quran. Tiada sumber yang telah menjelaskan sifat atau bentuk sayap tersebut kerana malaikat terdinding daripada penglihatan kita. Al-Quran pula tidak menceritakan secara terperinci tentangnya. Arba'ah, annahum ma'akaunuhu makhlukin minan nur'airu mara'i bil'ain. Walaupun mereka dicipta daripada cahaya yang tidak dapat dilihat dengan mata, namun Allah memberi daya dan kuasa kepada mereka untuk berbentuk dan berupa dengan pelbagai bentuk kejadian yang dapat dilihat dengan mata. Wazaif al-malaikah. Al-wahid, iblawul kalamullah wa hikmahu ila ibadahul mursalin sabitu. Asani, wazifatu hamlu arshi. Salasa, ri'ayah jannatu wa ahliha. Arba'a, al-qiyamu bisyu'un an-nar wa ahliha. Khamsa, maraka a'mal mukallifin wa tasrifatahu. Sitta, muhafizu ala insan khalali marhal hayatihi fi mukhtalif syu'unahu kullaha. Sab'a, wazifatu qabdu ar-ruh. Pertama, menyampaikan kalamullah dan hukum hakamnya atau syariatnya kepada para rasul seperti yang dinaskan oleh Al-Quran. Kedua, menanggung arash. Tugas ini dengan tegas dan jelas dinaskan oleh Al-Quran. Bilangan mereka yang menanggung arash pada. Ketiga, mengawal syurga dan melayani para penghuninya. Nama yang diberi kepada malaikat dengan tugas ini ialah Al-Khazanah. Keempat, mengawal api neraka dan menguruskan para penghuninya. Al-Quran dinamakan malaikat dalam tugas ini dengan nama Al-Zabaniyah. Bilangannya juga telah dinyatakan oleh Al-Quran sebanyak 19 malaikat. Kelima, mengawasi segala amalan dan tindakan setiap manusia yang mukallaf dan mencatat di dalam buku daftar. Allah telah menggunakan kedua-dua malaikat dalam tugas ini dengan Raqib dan Atid. Raqib di sebelah kanan dan Atid di sebelah kiri. Masing-masing menulis walau sekecil mana pun amal kebaikan, alam kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang yang mukallaf tersebut. Tugas ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Keenam, menjaga dan memelihara manusia sepanjang perjalanan hidupnya dalam pelbagai urusannya. Allah telah menamakan malaikat ini dengan nama Al-Hafazah atau Al-Mu'aqibat. Hal ini dinyatakan di dalam ayat-ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Zulkifli. Nombor metrik saya 065896. Seterusnya saya akan menyambung daripada kawan saya, iaitu wujuduhum al-khabar as-sadiqul mutawatir, iaitu kewujudan, yang mana kewujudan malaikat yang telah diberitakan dalam khabar yang benar dan
mutawatir. Contohnya dalam khabar daripada Allah dan firman Allah dalam surah Al-Baqarah dan surah An-Nahl. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 285 yang bermaksud Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan daripada Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeza-bezakan di antara seseorang dengan yang lain daripada para rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Dan surah yang kedua adalah surah An-Nahl ayat 16 yang bermaksud dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, iaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahawasanya tiada Tuhan melainkan kehendakku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Jadi di situ kita dapat lihat antara dua ayat Quran yang boleh kita ambil sebagai bukti kewujudan para malaikat. Dan seterusnya adalah daripada hadis Jibril, mana hadis yang biasa kita dengar, yang famous kita dengar, iaitu hadis yang kedua saya selepas hadisnya. Itu hadis yang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah berkenaan iman, ihsan dan Islam. Okey. Hadis yang dikenali umum itu daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan tentang baginda telah ditanya oleh Jibril berhubung dengan iman. Lalu baginda menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairatin wa syarr. Yang maksud sungguhnya beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab dan rasul dan hari kiamat, wa tu'minu bil qadri, dan beriman kepada qadar. Jadi dalam Al-Quran dan As-Sunnah ni banyak nas-nas yang kita tahu ataupun yang dapat diketahui tentang bukti kewujudan para malaikat. Jadi dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat banyak bukti ataupun banyak yang diceritakan tentang kewujudan malaikat dan dengan keterangan yang sangat jelas kan. Seterusnya, jadi dengan kewujudan para malaikat ni adalah sabit dalam dalil yang putus dan qat'i. Jadi oleh itu kita sebagai umat Islam hendaklah beriman kepada para malaikat, kerana hukum kita mengingkari kewujudan para malaikat adalah kafir secara ijma'. Bahkan dalam nas sendiri telah ditegas dengan jelas dan qat'i lah kan. Jadi diingatkan sekali lagi, hukum kita mengingkari kewujudan para malaikat adalah kufur. Itu saja daripada saya dan mohon maaf atas tidak jelas, dan saya akan serahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Azliana binti Yusuf, nombor matrik 068152. Seterusnya saya akan membentangkan tentang akhbar malaikat berdasarkan surah Al-Fatir ayat yang pertama, yang bermaksud segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa. Surah Al-Fatir ini lalu dimulai dengan pujian kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala pujian bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai hal sesuai kehendaknya. Di antara bukti kekuasaannya adalah bahawa Ia menciptakan malaikat yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3 dan 4, bahkan lebih dari itu, sehingga mereka dengan mudah dan cepat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hanya Allah yang mengetahui hakikat malaikat dan sayap-sayapnya tersebut. Allah berkuasa menambahkan pada ciptaannya baik malaikat maupun yang lain
apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu tanpa ada yang mampu menghalanginya. Ini termasuk ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan bahawa mereka diberi kemampuan untuk pembentukan dan rupa dalam bentuk yang berbeza, seperti sabda baginda, "Maka aku mengambil kain kafan di samping mereka, lalu kami mengutus kepadanya roh kami, dan ia mewakili manusia kepadanya." Surah Maryam ayat 17. Dan hadis-hadis yang banyak yang membuktikan bahawa Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk seorang lelaki di kalangan orang ramai, dan bahawa dia sering diwakili dalam bentuk Dahiyah Al-Qalbi. Awana bin Al-Ahkam berkata, manusia yang paling tampan rupanya ialah seseorang yang malaikat Jibril datang dalam bentuk rupanya, yakni Dihya. Dia juga salah seorang sahabat Rasulullah yang masyhur. Dia dikurniai Allah berupa keutamaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Di antara keutamaan yang beliau miliki iaitu malaikat Jibril sering kali datang menemui Rasulullah SAW dalam wujud menyerupai dirinya. Iman Al-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Yahya bin Ya'mur dari Ibnu Umar. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dalam rupa Dihiyah Al-Qalbi. Dalam hadis lain disebutkan dari Jabir bahawa Rasulullah SAW berkata, "Telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanu'ah, dan aku melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud, dan aku melihat Ibrahim, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat ialah sahabat kalian, iaitu diri beliau sendiri. Dan aku pun melihat Jibril, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihya." Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Syahira binti Saidi, nombor matrik 065844, akan menjelaskan mengenai sifat-sifat para malaikat. Setiap Muslim wajib mengimani dan mengiktikadkan dengan putus bahawa malaikat mempunyai beberapa sifat sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sahih. Antara sifat para malaikat ialah yang pertama, al-ubudiyah lillahi azza wa jalla, iaitu pengabdian kepada Allah. Malaikat mengabdikan diri sebagai hamba Allah sepenuhnya, bukan sebagai anak Allah dan bukan untuk menandingi Allah. Yang kedua, annahum mutaqayyiduna biawamirillahu lahum, iaitu mereka terikat dengan perintah Allah. Para malaikat tetap dan sentiasa terikat dengan perintah Allah. Mereka tidak pernah menentang perintah Allah dan tidak akan terlanjur melakukan tegahannya. Mereka sentiasa menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah. Kerja mereka hanyalah sentiasa menyebut nama Allah, bertasbih dan memujinya. Yang ketiga, annahum ajanihatun mutanawatalatun wa ruba, kaman nas'al khaliq jalla jallaluhu ala dhalik, iaitu mereka mempunyai sayap yang bilangannya 2, 3 dan 4, seperti yang telah dinyatakan di dalam nas Al-Quran. Namun begitu, tiada sumber yang telah menjelaskan sifat atau bentuk sayap tersebut kerana malaikat terdinding daripada penglihatan manusia, dan Al-Quran juga tidak menceritakan secara terperinci mengenai sayap malaikat. Yang keempat, annahum ma'a kaunihim makhlukin minan nur ghairu mar'iyum bil ain, iaitu mereka diciptakan daripada cahaya yang tidak dapat dilihat dengan mata. Sungguh pun begitu, Allah memberi daya dan kuasa kepada malaikat untuk berbentuk dan berupa dengan pelbagai bentuk kejadian yang dapat dilihat dengan mata. Setiap mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak boleh menafikan dan mengingkari salah satu daripada sifat-sifat tersebut. Penafian dan keingkaran kepada salah satu daripada sifat-sifat tersebut hukumnya kafir menurut sepakat para ulama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Khalisa binti Muhammad Safri, nombor matrik 067828. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai tugas malaikat serta kewajipannya. Kita tidak dapat mengetahui tugas dan kewajipan semua malaikat secara terperinci kerana tiada khabar yang yakin dan disabitkan oleh ilmu. Al-Quran hanya menceritakan sebahagian kecil sahaja daripada tugas dan kewajipan tersebut. Maka wajiblah kita untuk mengimaninya, menepati apa yang dijelaskan daripada Al-Quran dan apa yang dikhabarkan. Jadi tugas para malaikat yang pertama iaitu iblaq kalamullah wa hakamahu ila ibadahi al-mursalin sabat, iaitu menyampaikan kalam Allah dan hukum hakam atau syariatnya kepada Rasul seperti yang dinaskan oleh Al-Quran. Ayat Al-Quran yang boleh membuktikan kenyataan ini adalah surah Asy-Syura ayat ke-210 hingga 212 yang bermaksud iaitu Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin iaitu Jibril ke dalam hatimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Yang kedua pula iaitu wazilfatu hamalil arsh, iaitu menanggung arash. Tugas ini dengan tegas dan jelas dinaskan oleh Al-Quran. Bilangan mereka yang menanggung arash pada hari kiamat ialah 8 malaikat, iaitu ayat Al-Quran ada menyebut dalam surah Al-Haqqah ayat ke-17 yang bermaksud dan para malaikat berada di penjuru langit dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arash Tuhanmu di atas kepala mereka. Yang ketiga iaitu ru'ayat al-jannah wa ahliha, iaitu mengawal syurga dan melayani penghuninya. Nama yang diberikan kepada malaikat yang menjalankan tugas ini ialah al-khazanah. Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-73 iaitu dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai di pintu syurga itu, pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah para penjaganya kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah syurga ini dan kamu kekal di dalamnya. Yang keempat, al-qiyam bi syu'un an-nar wa ahliha, bermaksud mengawal api neraka dan meneruskan para penghuninya. Al-Quran menamakan malaikat dalam tugas ini dengan nama Az-Zabaniyah. Bilangannya juga telah dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 19 malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hanis Nabila binti Muhammad Ijtihad, nombor matrik 065401. Seterusnya, saya akan sambung pembentangan yang disampaikan oleh saudari Nisa, iaitu poin yang kelima. Poin ini pada muka surat 276 perenggan terakhir, iaitu marafatu a'malul mukallifina wa tasrifatuhum. Poin yang kelima adalah mengawasi segala amalan dan tindakan manusia yang mukallaf dan mencatat di dalam buku amalan. Allah SWT telah mengutuskan 2 malaikat, iaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Raqib di sebelah kanan dan Atid di sebelah kiri. Masing-masing mencatat amal kita walau perbuatan yang dilakukan itu sekecil-kecil perbuatan buruk maupun perbuatan baik yang dilakukan oleh setiap orang yang bergelar sebagai mukallaf. Tugas ini dinyatakan di dalam Al-Quran, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid.
Terjemahannya, ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, iaitu surah Al-Alqaf ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Seterusnya untuk poin yang keenam, iaitu al-muhafizatu 'alal insan khalal marahilu hayatuhu fi mukhtalifu syukwanuhu kulliha, iaitu menjaga dan memelihara manusia sepanjang perjalanan hidupnya dalam pelbagai urusan. Allah SWT telah menamakan malaikat ini dengan nama al-hafazah atau al-mu'aqibat. Hal ini dinyatakan dalam ayat-ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfuzunahu min amrillah. Terjemahannya, bagi manusia ada para malaikat yang selalu mengikutinya secara bergilir-gilir di depan dan di belakangnya. Mereka menjaga atas permintaan Allah. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Di dalam satu lagi firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Terjemahannya, dan dialah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di atas semua hamba-Nya dan diutusnya kepadamu para malaikat penjaga. Surah Al-An'am ayat yang ke-61. Untuk poin yang terakhir, iaitu poin yang ketujuh adalah wazifatu qabdul arwah, iaitu untuk mengambil nyawa. Ada dalam satu ayat Allah SWT menyebutkan bahawa malaikat tersebut hanya satu sahaja, iaitu firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Terjemahannya, katakanlah malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa kamu akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Tuhan kamulah kamu akan dikembalikan. Surah As-Sajdah ayat yang ke-11. Menurut jumhur ulama, malaikat maut hanyalah satu, tetapi Allah SWT telah membantunya dengan malaikat-malaikat yang lain. Sekian itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Nur Ain Natasha binti Osman, nombor metrik 068420. InsyaAllah hari ini saya akan meneruskan perbincangan dengan soalan bagi tajuk malaikat, iaitu soal Allah Azza wa Jalla la ya'jizah al-qiyam bi ayyi amrin hatta yatasawwaru ihtiyajah ila man yatawalla lahu ba'dal maham. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ismi Siti Hajar binti Muhammad Hamdan, nombor metrik 068241. InsyaAllah saya akan menjawab persoalan tersebut. Inna dhalika laysa illa mazharan li sultanihi wa azimun mulkihi wa izharan li qudratihi wa ma'nawiyati fi hasi yatala'amu ma'a tasawwuril insani wal ma'lufi fi hayatihi. Jawapan yang paling ringkas adalah penentuan tugas tersebut kepada malaikat adalah manifestasi, iaitu memperlihatkan kesultanan dan keagungan kekuasaannya. Selain daripada penentuan kudratnya yang bersifat ma'ani dalam bentuk yang dapat dirasai oleh panca indera yang selaras dengan tanggapan manusia dan kebiasaan dalam hidupnya. Suka saya katakan di sini bahawa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu yang tidak ada gunanya, melainkan untuk mendekatkan pemahaman manusia akan pengawasan Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat. Hal ini tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerlukan atau bergantung kepada para malaikat, kerana Allah itu maha berdiri dengan sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari sesiapa
di luar zatnya. Ini juga merupakan ujian dari Allah kepada manusia untuk mengimani perkara yang gaib. Dan ini juga bahagian yang tak dapat dipisahkan dari rukun iman yang ke-6. Sekian, wallahu a'lam.